أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Alhamdulillah, kali ini bersama saya Fazrul Ismail, sahabat saya Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan bacaan daripada surah Muhammad daripada ayat yang ke-24 bercerita, Allah mengingatkan kepada kita, mengapakah kamu tidak tadabbur ataupun di atas hati kamu ada kunci. Yang kita harapkan dengan kita membaca dan mendalami tadabbur Al-Quran pada setiap hari, kunci-kunci pada hati kita yang membelenggu dalam hidup kita akan dibuka sehingga Allah memberikan pencerahan, hidayah kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan, selamat datang. Kita kembali semula dalam Malaysia Quran Time untuk bahagian yang ketiga daripada surah Al-Kahfi. Kita sudah membincangkan bahagian pertama tentang kisah Ashabul Kahfi, pemuda yang ingin menyelamatkan iman. Bahagian yang kedua dan ketiga kita berbincang tentang kisah pemuda yang ada kebun dan juga kisah Nabi Musa. Dan pada hari ini kita akan mendalami daripada ayat 83 hingga 110 hingga selesai surah Al-Kahfi. Moga-moga kita akan dapat manfaat kisah dan isi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Bagi tuan-tuan yang belum ambil Al-Quran, boleh ambil sekarang dalam masa beberapa saat yang ada ini, ya. Ajak anak-anak, ya, share sekejap kalau di Facebook itu boleh share, dan kita nak memulakan dengan suratul Fatihah dipimpin oleh sahabat Ustaz Ahmad Tarmizi. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Begitulah surah Al-Fatihah untuk maklumat kita, untuk diulang berkali-kali dalam kehidupan kita seharian, tuan-tuan, ya. Terima kasih kepada Ustaz membacakannya. Kita memulakan di setiap hari pada waktu solat kita mendalami, ya, bahawa sebenarnya Allah lah sebagai solusi yang akan menjaga kita pada setiap masa. Itu yang ingin dipasakkan, dan kita akan menjadi umat alhamdulillah, ya. Dalam keadaan kita duduk di rumah, kita masih lagi cakap apa Ustaz? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kerana itu akan menjadikan diri kita sentiasa terpandu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita masih ingat bahawa kita hamba, kita perlukan pertolongan pada ayat yang kelima, dan kita nak mencontohi kepada orang-orang yang telah dikurniakan nikmat, Ustaz, ya. Yang kita akan tengok pada hari ini, kalau kita dapat nikmat kuasa, bagaimana nak diuruskan pada akhir zaman ini, dan bagaimana Allah membuat kesimpulan pada surah Al-Kahfi, Ustaz, ya. Jadi kita nak membaca pada hari ini bermula ayat 83, ya, pada muka surat 302, ya. Bersama tuan-tuan yang berada di rumah boleh buka pada muka surat 302 di hujung itu ayat 83, dan kita akan terus sampai ayat 98 dipimpin oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil, Ustaz Fazrul dan seluruh sidang penonton Malaysia Quran Time. Sama-sama pada kali ini kita membaca surah Al-Kahfi, sambungan pada babak yang seterusnya, muka surat 302 ayat yang ke-83.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Terima kasih, masya-Allah Ustaz. Ya, terima kasih bacaan memimpin kepada tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah. Pada ayat 83 sebentar tadi Allah memberitahu ya, ada orang yang bertanya tentang Zulkarnain, maka katakanlah sa'atlu alaikum minhu dhikra. Allah bercerita, Allah beritahu tentang Zulkarnain ini, Allah maklumkan nama Zulkarnain, Allah angkat nama Zulkarnain
Zulkarnain sebagai seorang pemimpin, tuan-tuan, di dalam kitab agung ini, mengapa, apa hebatnya tentang Zulkarnain ini? Yang itulah yang kita tengok rupa-rupanya dalam ayat 84-85. Allah beritahu kepada kita, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa, iaitu sesungguhnya kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai setiap sesuatu, maka dia pun menempuh suatu jalan. Apa yang kita boleh belajar daripada ayat ini untuk para pemimpin, iaitu tentang kepimpinan yang memberinya adalah Allah SWT. Kalau katakan seseorang itu sebelum jadi pemimpin yang besar, dia buat apa yang Allah suruh, maka Allah akan angkat jadi pemimpin dan Allah akan bantu pemimpin tersebut. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Tuan-tuan ya. Tetapi kalau katakan seorang pemimpin itu, ada orang itu dia ustaz ya, dia nak sangat jawatan. Nak jadi JK masjidnya, dia kalau boleh semua jawatan dalam dunia dia nak. Orang begini kata Allah, dia cari sendirilah. Kan, dia cari sendiri, sababanya semua sumber-sumber yang ada tu Allah tak bantu. Dia akan memikul beban sendiri. Pikul beban sendiri. Kita nak jaga seorang anak, seorang isteri pun, seorang pasangan pun mencabar. Apatah lagi kalau kita nak menjaga lebih ramai lagi orang dalam dunia ini tanpa bantuan daripada Allah SWT. Jadi Allah beri panduan kepada kita, ya, beri panduan kepada kita bahawa sebenarnya kalau nakkan bantuan daripada Allah, Ustaz ya, kita mesti buat apa yang Allah suruh. Nanti Allah akan angkat seseorang tu jadi pemimpin, tapi pemimpin itu akan dibantu. Kan, yang dipimpinnya dengar cakap, ya, bila nak cari sumber ekonomi pun mudah, ya, itu yang Allah nyatakan. Tapi masih lagi Allah highlightkan pada ayat 85 itu fa'atba'a sababa, ya. Maksudnya apa? Zulkarnain ikut ataupun dia berusaha, ya, dia cari pelbagai sumber. Ini ciri pemimpin di akhir zaman, dia kena berusaha cari sababa, walaupun memang Allah dah bagi, tapi dia cari istilah zaman sekarang kalau dalam dunia pengurusan ini namanya resourcefulness. Dia cari sumber-sumber pasal kalau boleh dia tidak mahu susahkan rakyatnya. Ustaz ya. Dan kalau kita tengok kisah ini ada macam-macam. Dia pergi, kalau ayat yang ke-86 itu, dia sampai ke satu tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam dalam sebuah mata air yang berlumpur hitam, dan di situ juga terdapat suatu kaum yang kufur. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, pilihlah sama ada engkau mahu menghukum ataupun membuat baik kepada mereka. Ini cara memimpin. Sama ada nak buat baik ke nak buat tak baik, maka kata Zulkarnain pada ayat 87 itu ialah kalau mereka zalim, Zulkarnain akan hukum. Tapi kalau buat baik, kalau ayat yang ke-88 itu, beriman dan beramal soleh, maka ada ganjaran yang baik dan akan dimudahkan urusan. Ini cara memimpin di akhir zaman. Pemimpin dia galakkan orang buat baik. Pasal kalau tidak Ustaz, kalau pemimpin biar saja rakyatnya kalau saya ayah lah kan, biar saja anak nak buat apa waktu duduk di rumah ni, dia buatlah perkara, dia nak bergaduh ke, dia nak buat apa. Tapi kalau kita bagi tahu syarat awal-awal, okey, siapa yang solat on time, kan, kalau katakan siapa baca Quran, nanti mungkin kita tak boleh nak bercuti Ustaz ya, tapi mungkin adalah ganjaran-ganjaran yang kita boleh tawarkan. Itu ciri pemimpin, beri peraturan lebih awal. Agar jangan dah hewaya, dah kelang kabut apa sebagainya, barulah dia akan buat sesuatu. Dan Contohnya ada ayat yang biasa orang kita bergantung di kedai-kedai makan, yang biasa disebut apa? Quran sebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Biasa orang cakap ayat 1000 dinar tu kan. Okey. Siapa yang bertakwa, Allah Taala akan bukakan baginya jalan keluar. Betul. Tidak lain dengan amal soleh, dengan amal soleh. Ya. Jadi itu sebabnya bila Zulkarnain kata beriman dan beramal soleh, ini sebenarnya nak melahirkan takwa. Jadi Allah akan bantu. Kan? Jadi kalau dia pemimpin tidak kuat kuasakan peraturan begitu, kan, tak apalah nak buat apa pun, ya. Khawatir nanti ialah Allah tak bantu. Kan? Jadi ini formula memimpin pada akhir zaman untuk kita tuan-tuan ya, sama ada pemimpin yang besar ya ataupun pemimpin dalam rumah lah sekarang ni yang dicabar ataupun yang perlu kita koreksi, baiki ialah kepimpinan kita dalam rumah Ustaz ya. Okey ya, bermula. Dan seterusnya ada kisah tentang ada tempat ayat ke-90 itu bila berjumpa dengan kaum yang tidak ada
pelindungan sitra ya di hujung itu pelindungan bagi mereka daripada cahaya matahari. Nabi ataupun Zulkarnain berjumpa lagi dan seterusnya Zulkarnain pergi lagi ke tempat lain ya, bertemu pada ayat 93 itu hatta idza balagha saddain ya, iaitu pada ayat 93 hingga dia sampai antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu satu kaum yang hampir tidak memahami percakapan. Ya, dia tak faham. Ya, perkataannya pelik sikit ya. Jadi adakah kena pimpin juga. Kan tak boleh pula tak apalah abaikan orang ini ya, pasal ini orang asal, orang yang tak difahami contohnya, abaikan, tidak. Ini pemimpin yang menjaga, kerana itu mengapa pentingnya menjaga kuasa ini dengan panduan daripada surah Al-Kahfi, agar kalau kita diuji dengan Dajjal Ustaz ya, di akhir zaman Nabi amat bimbang tentang Dajjal, pasal Dajjal ini dia ada kuasa. Dia ada kuasa boleh tahan matahari, bulan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang yang tidak bergantung pada Allah ketika memimpin, nanti dia akan kagum kepada pemimpin yang lebih hebat boleh tahan matahari dan bulan. Tapi kalau dia takut kepada Allah, tuan-tuan ya, kalau saya, pada tuan-tuan, ustaz ya, kita semua yang berada di rumah kita takut pada Allah ketika memimpin, datang Dajjal ke, datang apa sekalipun, kita perit macam mana pun ya, kita tetap juga kembali pada Allah. Ustaz ya. Jadi mungkin ustaz ada apa-apa ustaz yang nak di-highlightkan muka surat itu ustaz? Insya-Allah satu kupasan sudah cukup baik daripada ustaz. Ya. Dan kalau kita tengok ustaz ya, sebenarnya saya nak minta ustaz baca ayat 98 ya. Ayat 98 ini ialah bila Zulkarnain dah selesai projek. Ya, ada rakyatnya minta buat satu dinding pasal tadi ada orang yang merosakkan. Jadi Zulkarnain kata boleh, tapi kita buat sama. Kita buat bersama. Jangan pasal rakyat dia offer bagi bagi kharjan, bagi cukai, minta pemimpin buat. Jadi pemimpin ni kata, Zulkarnain cakap kita buat sama-sama. Itu pun ciri pemimpin akhir zaman, jangan outsource banyak sangat ya, buat bersama, kita bina bersama, tanggung bersama. Seperti mana COVID-19 ni tuan-tuan ya. Pemimpin buat kerja, kita pun buat kerja kita, duduk di rumah. Jadi kita nak tengok kepada ayat 98, ustaz tolong baca, yang tuan-tuan tolong ikut ya. Kita nak tengok macam mana kalau pemimpin nak berinteraksi dengan kejayaan-kejayaan projek yang ada. Sila ustaz. Jom sama-sama kita hayati apa kata Allah dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang terakhir yang kita baca tadi, slot tadi, ayat ke-98. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا صدق الله العظيم. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat daripada Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku datang, dia akan menghancur luluhkan dinding ini, dan janji Tuhanku adalah benar. Inilah yang disampaikan oleh Zulkarnain. Bila ada projek berjaya saja, beliau mendirikan bersama rakyatnya dinding tersebut. Ya, kata beliau, bukan ini projek saya. Tak, dia tak cakap begitu. Ya, kalau di rumah itu, abah lah yang mencari rezeki, yang mencari nafkah. Abah lah yang mendidik kamu, itu sebabnya berjaya. Bukan perkataan itu, tuan-tuan. Hadza rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmat daripada langit, daripada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perkataan yang kita kena selalu ujarkan kalau ustaznya, kalau kita berjaya. Kita doakan COVID-19 ini pun kita berjaya sampai sifar kes ini ya, dan bila berjaya kita kena sebut apa ustaz? Hadza rahmatum mir rabbi. Saya teringat kisah seorang pemimpin yang berdikuasa, yang diberi kekuasaan yang begitu hebat. Bila dia berjalan, tentera-tentera di kalangan
manusia dan jin berada di belakangnya. Ya. Berjalan dengan penuh seorang yang penguasa yang begitu hebat. Betul. Burung wat-tayr tuzilluh, burung menaunginya. Tidak bukan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ya. Tapi nak cerita, diberikan segala hebat, mukjizat dengan hebat, faham bahasa binatang, bahasa semut. Subhanallah. Tetapi dia kata apa? Hadza min fadli rabbi. Fadli Rabbi. Sekali-kali Allah Taala beri ni dia kata apa? Hadza min fadli rabbi, adalah kurniaan, Daripada kelebihan Tuhan. daripada Tuhanku. Nak melihat aku, adakah aku syukur ataupun aku kufur. Masya-Allah. Satu contoh pemimpin yang begitu hebat. Pemimpin yang hebat. Jadi kalau kita bukan pemimpin yang besar macam Zulkarnain Ustaz ya, Benar. tapi kita pemimpin kecil-kecil pun, tuan-tuan perempuan yang berada di rumah, anak-anak, adik-adik yang ada, kalau ada kelebihan ya, ada kejayaan, belajar berjaya, sebutkan hadza rahmatum mir rabbi. Ibu ayah yang dapat mendidik dengan baik ya, ataupun dapat kalau ahli bisnes ya, dapat buat projek yang bagus, cakap ui baguslah awak ni dapat tu, respon kita apa tuan-tuan? Hadza rahmatum mir rabbi. Jangan jadi seperti mana Qarun. Dia Qarun. kata segala semua yang ni adalah min indi, daripada di sisi aku. Ilmu yang aku ada. Ya. Dia tidak sandarkan kepada Dan Allah. itulah orang-orang yang cakap begini Ustaz ya, itulah yang mudah untuk ditipu. Ya tuan-tuan ya. Kalau dia selalu dia rasakan bahawa diri dia I am the one kan, I can do it, saya saja yang buat, bukan dengan izin Allah, dia tertipu. Dan bila dia gagal, bila dia jatuh, kalau kita tengok dalam kisah pemuda dua kebun yang kita tengok pada hari semalam, kita akan nampak sebenarnya dia akan kecewa. Dia akan stres menghadapi akhir zaman ini, dan itu yang kita tak nak Ustaz ya. Bila bercakap tentang akhir zaman ini, ada banyak stres yang berlaku kecuali apabila kita ambil solusi daripada Quran. Malah kalau kita tengok ayat 98 itu, sambungannya fa idza jaa wa'du rabbi ja'alu dakka. Jadi Zulkarnain ni dah tahu dah. Walaupun projeknya itu mungkin akan mungkin dah berjaya lah ya, dah nampak tu, tapi dia tahu bahawa Satu hari nanti tak kekal. Tak kekal ya. Jadi itulah yang boleh kita ambil pelajaran daripada beberapa ayat daripada kisah Zulkarnain ini tuan-tuan, yang harapnya bagi tuan-tuan yang berada di rumah, kita tengok sebentar tadi, kita selalu kalau nak dapat kuasa yang dibantu oleh Allah, kita hendaklah selalu untuk buat apa yang Allah suruh. Ya, sayalah Ustaz ya yang kena ingatkan selalu perkara ini, kena buat. Dia bukannya bila dah berjaya tu dia dah mula lari sembahyang pun dah lewat kan. Quran dah tak baca pasal apa? Pasal rasa sibuklah kan. Saya banyak sangat urusan meeting, appointment, WhatsApp tak sempat ke. Kalau kita makin sibuk, tak menunaikan apa yang Allah suruh, kejayaan itu Allah akan tarik dan kita terkejut nanti. Ustaz ya. Yang harapnya bagi tuan-tuan yang mengikuti pada hari ini kisah Zulkarnain, kita jadikanlah ini sebagai amalan kita. Amalan di akhir zaman ini, ia bukanlah sekadar amalan bacaan ya, itu dapat pahala, tapi kita ikuti dengan amalan kita. Harapnya Ustaz ya, kalau Ustaz tengok pada kisah ini, sebenarnya apa sebenarnya yang penting terutama zaman COVID-19 ni Ustaz? Ada tak penekanan yang Ustaz nak bagi tahu kepada penonton yang ada di rumah? Pertama sekali, kita antaranya yang saya boleh nasihatkan untuk diri saya dan juga sedang pendengar, kita kena banyak bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bergantung. Mana konsep tawakal tu mesti konsep tawakal yang benar. Bukan sahaja kita ada setengah golongan mengharapkan Allah semata-mata tak buat apa-apa. Ya. Ada setengah golongan usaha semata-mata tanpa bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat kita minta tolong, Allah tempat kita bergantung. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi itu tuan-tuan, itu penekanan yang kita boleh ambil. Maksudnya awal tadi kita tengok pada ayat 84 85 tadi, iaitu Allah beri ya, tapi Zulkarnain pun berusaha ya. Kadang-kadang Allah dah bagi, tapi kalau kita tak usaha kan, sanitizer dah ada depan mata ataupun dah ada topping ke yang kena jaga kebersihan, tapi kita lantak saja kan. Sebenarnya kita tak mengikut kepada ayat 85 sebentar tadi. Zulkarnain berusaha. Moga-moga ini akan menjadi panduan kepada kita, dan insya-Allah kita bersambung kembali sebentar lagi dalam slot kita Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19.
Bertemu kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 dan kita mengucapkan syukur pada Allah SWT. Saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang masih lagi setia untuk bersama dan membaca Al-Quran surah Al-Kahfi, dan kita ingin mendalami apakah isi kandungan yang ada pada bahagian terakhir daripada surah ini pada halaman yang ke-304. 304 ya, tuan-tuan sudah bersedia. Apa yang telah kita lihat sebelum ini adalah panduan-panduan. Ada 4 kisah yang penting pengurusan iman daripada Ashabul Kahfi, pengurusan harta dan anak daripada tuan empunya 2 kebun, pengurusan ilmu daripada kisah Nabi Musa, dan pengurusan kuasa daripada kisah Zulkarnain. Ada 4 kisah ini, itulah cabaran di akhir zaman yang kita ingin uruskan, yang kita ingin pastikan kita ini dapat mengelakkan daripada bencana akhir zaman, fitnah akhir zaman, apatah lagi bercakap tentang fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu menipu dalam bentuk kepercayaan, dalam bentuk harta, dalam bentuk ilmu. Dia menyatakan bahawa dialah yang berkuasa, dan juga menipu dalam bentuk kuasa. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak membaca pada bahagian yang akhir ini bermula daripada ayat 99 hingga 110. Ini adalah kesimpulan. Allah beritahu kepada siapa yang mengikut panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahagia. Siapa yang tidak ikut kepada Allah SWT, yang kufur, apa jadi? Merana. Mari sama-sama kita membaca. Kita persilakan Ustaz memimpin bacaan pada kali ini, insya-Allah. Baik, sidang penonton yang dimuliakan, kita masuk pada babak yang terakhir surah Al-Kahfi. Sebagaimana Fadil Ustaz sebut tentang cabaran akhir zaman. Antara cabaran akhir zaman kita adalah bagaimana kita nak melipat kali gandakan amal soleh kita. Kita berada dalam situasi sekarang, kita berada di rumah, ambil peluang untuk menambahkan koleksi pahala kita. Al-Quran yang ada di sisi kita hari ini, saya sifatkan Ustaz sebagai kilang pahala. Kilang maksudnya mudah sangat buat pahala, gudang pahala. Sebab kita modal hanya guna lidah sahaja. Kita tak perlu gunakan wang ringgit, tak perlu guna tenaga kita. Kalau tabung datang dekat kita sekali, okey. Lepas setengah jam datang sekali lagi, fikir 2 kali lah. Kalau 3 kali lah, agaknya campak tabung tu. Tapi Quran, tidak ada orang pernah kata, saya penatlah baca Quran. Tak ada orang penat. Satu dia memukjizat sejak daripada 14 abad lebih yang lalu. Quran dibaca dan terus dibaca, tidak pernah orang jemu baca Quran. Al-Quran adalah dia ada sebut sebagai ahsanul hadis. Sebaik-baik kata-kata, apa lagi? Adalah kalamullah. Saya tak nak bercakap panjang, sama-sama kita baca Al-Quran, kerana Nabi Muhammad sebut bukan alif lam mim tu satu huruf, tetapi alif satu huruf. Bayangkan satu huruf digandakan dapat 10 pahala. 10 pahala. Jadi RM10 memang ramai orang nak kan ya. Macam mana Ustaz? Nak sayang Nabi kepada kita, nak berinya kita ni masuk syurga semua. Bayangkan baca alif lam mim saja dah dapat 30 gandaan kebaikan. Apatah kalau kita baca satu surah Al-Kahfi, surah Yasin, Al-Quranul Karim. Sebab tu kalau kita lihat, walaupun Al-Quran ni hukumnya hanya sunat dibaca, tapi dia menjadi satu ujian yang besar kepada kita. Sunat je Quran, yang wajib Fatihah je tu pun dalam solat. Tapi bila kita lihat Nabi, macam mana Nabi solat baca Quran, Allah, sahabat-sahabat yang cuba sembahyang belakang Nabi, Allah panjang yang Nabi baca. Baqarah tak habis lagi rakaat pertama, sama pula surah kedua, ketiga. Betul. Hebat. Kenapa? Al-Quran ini sebagaimana Nabi umpamaan, orang mukmin yang baca Quran dia tak sama dengan orang mukmin tak baca Quran. Tak sama. Mukmin wajib, tidak ada pilihan, tu prasyarat untuk masuk syurga sebagaimana ayat 107 yang akan Ustaz kupas nanti. Mukmin tidak ada pilihan, wajib mesti. Kalau tak beriman maka tak selamatlah kita di hari akhirat. Orang mukmin walaupun jahat macam mana pun, banyak macam mana dosa dia sekalipun, dia tetap bertuah di hari akhirat. Sebab mukmin. Tapi baca Quran benar, baca Quran hukum dia sunat. Nabi kata mukmin yang baca Al-Quran seperti buah utrujah. Baunya sedap, rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Bau sedap, makan pun sedap. Dua-dua sedap. Dua-dua sedap. Satu lagi Nabi buat perumpamaan mukmin juga tapi tak baca Quran. Nabi baca seperti kama tadi tamrah, macam buah tamar. La rihalha, tidak ada bau tapi makan sedap. Sebab dia mukmin dia tetap bertuah. Tapi kita nak jadi mukmin yang baca Quran. Bagaimana contoh Rasulullah, walaupun dijamin syurga tapi Quran Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, mereka mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam satu malam.
Bukan baca dalam macam kita duduk ni Ustaz. Baca dalam solat pula tu. Solat. Masya-Allah. Kita sama-sama kita hayati firman-Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi, akhir surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-99 Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Benarlah perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita bacakan sebentar tadi bersama dengan Ustaz Tirmizi. Terima kasih Ustaz ya. Daripada ayat 99 Allah nyatakan, dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj Ma'juj bercampur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi akan kami kumpulkan mereka semua. Allah sambung kisah daripada Zulkarnain dah bina dinding ini satu hari akan hancur. Dan bila dia akan hancur tuan-tuan, maka Ya'juj Ma'juj, kaum yang merosakkan ini, dia akan tersebar.
Dia akan membuat kerosakan kerana rahmat Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka kerosakan itu akan berlaku dan itulah akhir zaman yang akhirnya hancurlah bumi ini dan kita berada di yaumul mahsyar yang kita akan dinilai apakah balasannya. Kalau baik, balasan kita pada tuan-tuan yang berbuat baik di rumah, ya, baca Quran, solat dengan menunaikan amanah, ikut panduan daripada Al-Quran ini, kita akan diberikan ganjaran yang baik. Dan pada ayat yang seterusnya, pada ayat yang ke-100, Allah nyatakan tentang orang yang buat tak baik, yang kufur daripada apa yang Allah perintahkan. Wa aradna jahannam, Allah akan beritahu, tunjukkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir. Apakah mesej yang kita boleh ambil daripada ini, tuan-tuan? Ya, setiap kali tuan-tuan tadabbur, tuan-tuan boleh tanya, apa mesej, apa Allah nak cakap, Ustaz, ya? Dan kemudian bila dah faham mesej itu, kemudian kita tanya apa peringatan, apakah tindakan yang sering kita buat. Ya, itu yang boleh tuan-tuan di rumah buat. Bila tengok satu ayat tersebut, kalau tak faham bahasa Arab, tengok terjemahannya minimum. Tapi kalau ustaz-ustaz yang biasa bahasa Arab, kita dah tengok dah, oh rupanya Allah cakap pada ayat ke-100 ini, wa aradna jahannama yauma idzil lil kafirina arda, sebuka-bukanya, seluas-luasnya tunjuk kepada orang yang kafir. Ya, dan bila Allah buka betul-betul seluas-luasnya ini azab, ini memang mengerikan, Ustaz. Memang mengerikan, ya, apabila Allah cakap allazina kana sa'yuhum fi ghita'in an zikri wa kanu la yastati'una sam'a. Ya, pada ayat 101, orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu memperhatikan tanda kebesaranku dan mereka juga tidak sanggup mendengarnya. Inilah orang kufur, di mana ada peluang, ada mata, ada telinga, tapi tidak mahu untuk memanfaatkan, tengok pada Al-Quran contohnya, ya. Pasal dia rasa macam Quran ni macam tak ada menarik sangat, ya, bagi orang yang tidak bersyukur, Ustaz, ya. Tapi kalau orang bersyukur, dia rasakan ini adalah surat daripada yang Maha Penyayang. Dia je lain kan, kalau orang dia bercinta, dia tengok surat tu dia baca berkali-kali, Ustaz. Ya, benar. Ya, tapi kalau orang tu tak bercinta, ya, dia lebih cinta kepada perkara-perkara lain, maka dia rasakan bahawa surat daripada Allah ini, surah-surah yang ada 114 ini tak penting. Yang kita doakan, Ustaz, ya, pada tuan-tuan yang berada di rumah, kita jadikan ini sebagai surah-surat yang kita amat hargai. Dan Ustaz, ya, sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, ya, dia tidak menghukum kita kecuali selepas dia beritahu satu-satu. Betul. Kalau kita tengok sini, Tuhan beritahu bagaimana ancaman neraka yang begitu ngeri begitu. Allah beritahu dulu. Sayangnya Allah kepada kita, dia tidak taklifkan kita kemudian biarkan kita. Tapi dia cerita satu persatu tentang bagaimana azab di hari akhirat kelak. Betul. Supaya kita ambil peringatan awal-awal. Itu sebabnya salah satu daripada ayat yang Ustaz baca, mungkin Ustaz boleh baca sekali lagi, Allah beritahu tentang siapa orang paling rugi. Ayat 103 dan ayat 104, Ustaz. Boleh tak Ustaz baca? Orang paling rugi, ya? Orang paling rugi. Pasal saya nak tahu juga hujung zaman ini orang cakap rugi bisnes, rugi itu, rugi ini, tapi Allah cakap yang bisnes rugi tapi boleh naik balik. Tapi yang ini confirm rugi. Kita tak nak jadi orang yang rugi, tuan-tuan yang ada di rumah. Kita tidak mahu kita hidup 60-70 tahun buat betul-betul tapi Allah kata rugi. Jom mari kita tengok sama-sama, baca sama-sama 103 104. Sila 103 104. Jom, kalau kita nak lihat siapa golongan yang rugi tersebut, kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم. Katakanlah, wahai Muhammad, adakah perlu kami beritahu kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Jadi Ustaz, memang Allah ni sayang betul kat kita, siap beritahu lagi siapa orang yang paling rugi, ya tuan-tuan, ya. Allah sayang pada kita, Allah beritahu awal-awal. Dia kalau Allah tak sayang, Allah lantak jelah kan. Okey, kalau katakan fail, terus masuk neraka, begitu saja. Ada manual dia, Ustaz. Ada manual, ya. Jadi apakah jawapannya?
Menarik lagi Allah bagi jawapan terus Ustaz ya. Kalau ada apa ayah ke cikgu yang tak berapa sayang ataupun yang garang ni, dia bagi soalan, lepas tu cari sendiri. Cari sendiri. Okey tuan-tuan, kita tak nak jadi orang yang jadi begitu ya sebagai seorang ayah ke ibu pemimpin, okey, bagi soalan ya, kemudian cari sendiri. Itu lambang tak sayang. Tapi kalau sayang itu dia tanya itu tapi lepas tu bagi jawapan. Okey, kita tengok kepada jawapannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ya, pada ayat 104, orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Yuhsinuna sun'a. Ya, apa maksud yuhsinuna sun'a? Dia membaiki Ustaz ya, dia membaiki segala projek-projek. Sun'a ini macam kilang lah. Ya, kalau engineer ya dikaitkan, kalau engineer jurutera bila tengok kepada sun'a, kepada kilang, dia akan nampak prosesnya, dia rancang projeknya, itu adalah sun'ah ya. Jadi bila bercakap tentang yuhsinuna sun'a, kita ada projek, kita baiki projek kita, projek buat rumah ke, bisnes kita ke, apa lagi projek untuk baiki kampung kita ke, segala projek dia baiki, tetapi rupa-rupanya dia tak ikut panduan daripada Al-Quran. Dia tak dikira sebagai amal, dia dikira sebagai projek saja. Ya, dia sibuk dalam hidupnya tuan-tuan ya, sibuk, tetapi rupa-rupanya bila tengok balik Quran tidak diberi perhatian. Itu adalah orang yang rugi yang Allah nyatakan di sini. Jadi hidupnya itu sa'yuhum fil hayatid dunya. Dia memang ya sa'yuhum ni daripada perkataan sa'i Ustaz ya. Dia usaha dia bersegera, semua benda cepat. Tuan-tuan sibuk siang malam cari makan. Ya, siang malam cari makan tuan-tuan. Tapi kita doakan kepada kita. Ya. Sekarang ini Allah berhentikan kejap kita. Ya. Bawa bertenang tuan-tuan ya. Kita duduk kat rumah, tengok Quran. Bagi setengah orang ialah alah baca Quran ni dapat apa kan? Tapi sebenarnya kita dah faham ini. Lepas ni nak lepas 14 April harapnya Allah izinkan kita bekerja balik. Tapi kali ini jangan lagi Quran kita tinggal. Solat kita tak ada lambat-lambat lagi dah. Pasal ada orang dia bersegera untuk pergi kerja tapi bab solat dia lambat. Kan? Ataupun dia kadang-kadang kalau dia lambat 3 minit masuk meeting, dia bimbang sangat dah ya. Tetapi kalau 3 minit lambat untuk solat tu dia rasa itu normal kot. Ya, jadi itulah yang dimaksudkan sebagai rugi. Allah beritahu awal-awal tuan-tuan kepada saya, jangan sampai bila sampai di akhirat nanti rupa-rupanya kita rugi Ustaz ya. Jadi itu Allah beritahu yang itu. Tapi Allah juga beritahu gambar gembira. Ustaz, kita nak baca juga Ustaz ya. Ayat gambar gembira daripada ayat 107 dan 108. Sila Ustaz. Oh, ada khabar gembira situ Ustaz. Ada khabar gembira. Yang tak ialah Allah sayang. Benar. Kan? Jadi Allah beritahu konteks ayat Allah Taala begitu. Dia cerita tentang ancaman. Betul. Satu berita yang bahaya, kemudian dia bagi berita gembira. Ada nazira, ada basyira. Ada berita gembira. Jom kita lihat apa khabar gembira yang Allah Taala nak sampaikan dalam Al-Quran, sama-sama kita dengar, hayati, mudah-mudahan kita di kalangan mereka. Allahumma ja'alna minhum, di kalangan mereka yang beriman dan amal saleh insya-Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ya Rabb. Amin. Terima kasih Ustaz. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan disediakan untuk mereka syurga Firdaus sebagai tempat tinggal. Ya, sebagai nuzula, sebagai tempat tinggal, sebagai anugerah. Kalau kita baca awal surah Al-Kahfi ni, alhamdulillahillazi anzala nuzula juga ya. Di sini nuzula juga. Dia sebenarnya bila Allah turunkan kitab ini sebagai anugerah tuan-tuan. Ada setengah orang dia rasa macam ini bukan anugerah kan. Cara kita hadapi anugerah ni kita seronok sangat tuan-tuan ya. Syarat untuk jadi anugerah Al-Quran jadi anugerah, Allah cakap dalam ayat pertama surah Al-Kahfi yang kita dah baca sebelum ini, iaitu kita kena jadi hamba Ustaz ya. Bila kita rasa kita ni hamba, ada banyak masalah, kita akan rasa wah ini adalah anugerah
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari sini adalah anugerah. Allah cakap kepada orang yang beriman, sesungguhnya orang beriman beramal soleh, kana lahum jannatul firdaus nuzula, anugerahnya adalah syurga firdaus. Masya-Allah. Mana syaratnya ada dua, iman, amal soleh. Iman dan amal soleh. Maksudnya kita percaya, kita belajar ni sebenarnya nak membina iman. Benar. Kemudian kita nak beramal kebaikan. Kita akan baiki. Soleh ni ada kaitan dengan islah. Maksudnya kita baiki. Bukan terus baik, Ustaz ya. Kita amal kita baiki sikit. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, kita nak baiki sikit. Tapi insya-Allah bila kita ada bina iman dengan baca Quran, faham sikit-sikit ini, kita akan terkejut rupanya boleh pula ya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat kata-kata almarhum Syekh Ramadan Al-Buti, seorang ulama di Syria yang meninggal beberapa tahun lepas. Dia kata, ayah aku hantar aku pergi ke madrasah agama. Dia kata begini, kalaulah aku tahu jalan untuk aku mencapai kepada Allah, jalan aku sampai kepada Allah, jalan untuk aku mendekatkan diri pada Allah, hanya akan dapat dengan semata-mata dengan sapu sampah, nescaya aku akan jadikan kau Ramadan Buti sebagai sapu sampah. Tapi yang aku tahu, hanya saja jalan untuk mencapai kepada ketakutan kepada Allah, takwa kepada Allah, hanyalah dengan ilmu pengetahuan. Dan sebagaimana Allah Taala perintah dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya saja orang yang takut kepada Allah ialah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tadi. Baik. Ilmu dia akan jadi iman dan amal soleh. Ilmu, ya. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, dengan kita mendapat ilmu sedikit ya daripada al-Quran yang kita baca ini, ya, luas betul ya. Allah cakap pada ayat 109 tu ilmu Allah luas ya. Tapi kita ambil 2-3 poin pada hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Apakah 3 perkara ya, 3 perkara yang boleh kita ambil, kita amalkan dahulu, nanti lain kali kita tadabbur lagi, kita amal lagi. Yang pertama yang kita sudah bincangkan ialah bina iman dalam diri ya, kelak akan bantu, Allah akan bantu apabila kita diberi ataupun diberi kuasa. Itu berdasarkan pada ayat 84, kita bincang pasal Zulkarnain sebentar tadi pada bahagian pertama. Bina iman ya, pemimpin yang ada, ayah sebagai pemimpin, ibu sebagai pemimpin, anak nak jadi pengawas, bina iman ya. Insya-Allah Allah akan bantu, nanti senang kita menguruskannya. Yang pertama. Yang kedua, kita segera memuji Allah apabila projek ataupun aktiviti atau apa sahaja yang kita laksanakan membuahkan hasil, Ustaz ya. Istilahnya hadza rahmatum min rabbi. Itu kita belajar daripada ayat 98. Dan ayat 110 sebenarnya hujung sekali itu Allah bercerita tentang kita kena ada rasa rindu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Tanda orang rindu nak temu Allah ya. Rindu ni pasal apa? Pasal sebenarnya Ustaz, dalam keadaan kita kena tahan ni pun banyak kita masih boleh makan lagi Ustaz. Ada duit lagi, ada anak, ada pasangan. Allah bagi macam-macam tapi kita tak jumpa lagi Allah. Dia macam lebih kurang macam ustaz lah. Setiap kali ustaz keluar pergi ke TV Al-Hijrah ini, daripada rumah je tengok dalam akaun dapat 1 juta. Masya-Allah. Dapat 1 juta. Jadi pada waktu itu rasa-rasanya ustaz, besoknya dapat 1 juta, besok lagi dapat 1 juta, mesti ustaz akan rasa siapa bagi ni kan? Kan? Kita tercari-cari dan kita sebenarnya tuan-tuan mendapat lebih daripada 1 juta pada setiap hari. Mata macam-macam kita dapat ni. Macam-macam. Jadi kita mesti nak berjumpa, bagi orang yang bersyukurlah ustaz ya, bagi orang nak berjumpa dengan Allah. Rindu. Dalam sebuah hadis sebut, man ahabba liqa Allah, habballahu liqa'ahu. Barang siapa yang bercinta rindu nak semua Allah, Allah juga sebenarnya cinta nak berjumpa dengan dia. Jadi Ustaz, itu yang kita nak doa kepada Allah SWT, jadikan kita hamba yang sentiasa rindu nak bertemu dengan Allah, ya, jadi hamba yang bersyukur, hamba yang diberikan syurga Firdaus dalam perit getir sekarang ini ya, dalam perit getir frontliners berusaha bersungguh-sungguh ini kan, harapnya apabila kita dapat berdoa ini Allah kabulkan tuan-tuan, memudahkan urusan kita dalam kita beramal selepas ini insya-Allah. Ustaz, silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil azim, subhanallahil halim, subhana man ta'attafa bil izzi wa qala bih, subhana man labisal majda wa takarrama bih, سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان الله وبحمده عدد خلقه
ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام سبحان الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والنبيون حق والنار حق والجنة حق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا اللهم احفظ علينا والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أنزل على الغيث ولا تجعلنا من القانطين أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنا نسألك ببركة القرآن العظيم أن ترفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء ونعوذ بك ربنا من الوباء اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين Ya Allah, kau kurniakanlah pertolongan kepada kami, ya Allah. Janganlah kau jadi kami di kalangan orang-orang yang berputus asa, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesabaran, kecekalan, kekuatan dalam kami menghadapi ujian-Mu yang berat ini, ya Allah. Narju rahmataka, ya Allah. Kami mengharapkan rahmat-Mu, ya Allah. Wa nakhsha azabak, dan kami takut akan azab kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami, ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu, ya Allah. Kami adalah lemah, ya Allah. Kepadamu lah kami berserah segala-galanya, ya Allah. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berada pada penghujung slot kita pada hari ini. Kita mendalami, Ustaz, alhamdulillah, kita mendalami membaca lengkap 110 ayat daripada surah Al-Kahfi, surah ke-18, surah yang memberi panduan bagaimana menguruskan, mengelakkan bencana akhir zaman. Dan kita akan bertemu lagi, tuan-tuan, dalam slot kita pada hari esok jam 12 tengah hari, insya-Allah, sehingga jam 1, dan ulangan pada jam 10 pada malam ini. Tuan-tuan boleh ikuti, ya, boleh beritahu kepada kawan, pada rakan, pada ahli keluarga, ulangan pada jam 10. Dan insya-Allah pada hari esok kita akan bersama, kita akan mendalami surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 yang bercerita bagaimana kita nak guna Facebook, bagaimana kita nak bercakap, Ustaz, ya, bagaimana kita nak beretika dalam sosial kita, berinteraksi dengan manusia, panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi dalam Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.